huduh-huduh kita tak mengaji agama tinggi pun tuan-tuan, agak-agaklah kalau Nabi masih hidup, Nabi zikir gitu tak? Tak. Nabi yang kita baca peribadi dia lemah lembut, jiwa dia lunak, mudah mengalir air mata, tapi dalam masa yang sama tegas dengan hukum. Nabi yang orang tengok dia jatuh hati. Sayyidina Ali kata, siapa yang tengok Nabi sahaja, dia akan jadi jatuh hati, jadi rindu dengan Nabi, nak tengok pula. Macam tu Sayyidina Ali kata, siapa yang bergaul dengan Rasulullah, dia akan terus cinta pada Nabi dan merasa nak sehidup semati dengan Nabi. Sebab tu sahabat-sahabat cerita tuan-tuan, agak-agaklah Nabi hak macam tu punya peribadi hebat, hak macam tu punya hebat, daripada susuk tubuh pun hebat dah, akhlak pun hebat, lidah pun sebutan apa cakap pun hebat, semua hak hebat-hebat. Agak-agaklah kalau kita bos sebelah lah. Hak ni kalau Nabi hidup lah, Nabi zikir ni lah. Fikir banyak tu sudah lah tuan-tuan. Tu kira fikir cara huduh-huduh tak buat kajian master PhD ke apa dah. Takat tu ya. Takat cara orang taman serai setia padang serai. Jadi tapi tuan-tuan, manusia yang jahil murakkab yang kita kata gaban tadi ni tuan-tuan, dia berlapis. Dia tak boleh nampak kebatilan, tak nampak. Yang dia nampak syekh hak depan mata kepala ni serba besar. Syekh ni jenggot panjang. Syekh ni takkan dia silap kot. Dia syekh. Hak dia nampak pengikut kawan ni pun ramai. Dia kira gitu. Ilmu dia tak cari, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Sebab tu tasawuf dengan fiqh tak boleh beza. Kalau ibadat dalam Islam disebut dalam hadis macam ni, bermaksud tasawuf yang perlihatkan yang kita nak berjalan pun sama macam mana ibadat. Tak ada beza tuan-tuan. Kita zikir lepas sembahyang, itu sufi tu. Kita nak buat zikir tahlil ila hadratin Nabil Mustafa, itu sufi ya. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seafdal zikir, Nabi kata la ilaha illallah. Yang duk pergi cari zikir pelik-pelik sampai terguling tak tahu sebut apa pun kita tak tahu apa kita baca tu, apa cerita tuan-tuan. Ni seafdal zikir tak zikir. Majlis tahlil tuan-tuan, tak. Orang buat tahlil tak baca, duduk di luar. Tak kita makan bihun ada. Lagu tu pun ada. Kita duduk pergi buat zikir tahlil di kampung-kampung tuan-tuan. Allah Akbar. Tak boleh ubah ke mentaliti tu tuan-tuan. Orang masjid mai, sila. Pakat masuk habis semua orang masjid dalam rumah, tuan rumah keluar. Anak-anak tuan rumah dua pokok asal. Ni ayah mati, berasa macam nak ceramah di situ malam tu. Boleh tak cari mikrofon satu nak ceramah tanya, kita zikir tahlil, kita tunggu esok pun tak apa. Pasal apa? Orang masjid mai, anak-anak, cucu-cucu duk pi duk bawah pokok sambil isyak rokok. Apa zikir lah, kami jamu apa? Dia ingat orang masjid mai tu nak makan bihun hak dia jamu tu. Ni duk isyak rokok. Siapa dia tu? Kita tanya tu siapa dia? Tu anak roh tu. La ilaha illallah tuan-tuan. Lambat dah. Banyak yang duk ada hari ni tuan-tuan. Hak kita mengaji, kita tak boleh terfikir apa tu. Hak tak mengaji tuan-tuan, banyak ni macam ni. Orang tahlil arwah untuk arwah ayah dia dalam rumah, dia duduk di luar, duduk pelekar rokok dan hit 2 batang dan habis. Terang nak habis tadi 2 batang. Tuan-tuan, ini yang kata masyarakat hari ni. Baik. Zikir ni tuan-tuan, dia mesti selari, tasawuf dia selari dengan fiqh, dia tidak boleh bercanggah. Kerana dia mai daripada satu, iaitu ajaran Nabi SAW. Baik, sambung lagi. Kemudian dia kata, dan sah dan barang yang bergantung dengan dia, maka barang siapa berkehendak akan mengetahui segala hakikat ilmu itu dan berkehendak mafhum, yakni faham akan barang yang di dalamnya, yakni di dalam hakikat ilmu itu, nescaya kuasa ia atasnya dengan membaca segala kitab yang dikarang oleh masyayikh ahli sufi kepada ulama ahli sufi, dan kuasa mutala', yakni mutala'ah kitab, mengaji kitab. Mutala'ah ni maksudnya kita menadah akan segala kitab yang dikarang oleh mereka itu di dalam tasawuf ini atas sempurna pengetahuannya itu, kerana di dalam segala katanya
Di dalam segala katanya karangan ahli sufi itu telah terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu tariqah dan ilmu haqiqah. Bermula ilmu yang menghimpunkan di dalamnya akan segala ilmu yang tersebut itu, iaitu dinamakan akan dia ilmu tasawuf yang sebenar-benarnya. Nak cari tasawuf sufi yang sebenarnya, bagaimana kita dah sebut ni tuan-tuan. Akidah, simpulan iman. Fiqh, ibadat yang nampak zahir. Tuan-tuan semayang sembahyang 5 waktu, cukup rukun dan sebagainya, sah di sisi Allah. Tuan-tuan puasa Ramadan, sah. Hak zahir nampak. Hak yang ketiga ni tuan-tuan, tasawuf. Tasawuf ni ialah ma fi qalbi, apa yang ada dalam hati. Dan tasawuf ni tuan-tuan, dia berkait dengan akhlak. Ni dia, yang ni jarang orang. Tasawuf ni kata ulama, tasawuf ni benda di dalam, yang jelma di luar akhlak. Sebab tu guru tasawuf yang paling agung Nabi Muhammad, tak dinafikan. Pasal hak di jiwa tu menjelmakan akhlak. Kita pernah baca hadis, kita pernah dengar hadis yang diceritakan oleh sahabat. Kata sahabat, bila Nabi mengajak kami akan perhati Nabi, kami tengok Nabi. Tapi bila mata Nabi bertentang dengan kami tunduk. Kami tak sanggup untuk bertentang mata dengan Nabi. Pasal hebat yang kata Nabi. Sahabat-sahabat kata Anas bin Malik, aku tidak pernah sentuh sesuatu yang lebih lembut daripada tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tapak tangan Nabi ini lembut dia seperti sutra, bahkan lebih daripada sutra. Tak boleh bayang lembutnya akhlak Nabi, lembutnya yang kata lunak, yang kata hati Nabi, bersih yang kata jiwa Nabi ni sampai terjelma di luar. Bukan takat akhlak tuan-tuan, tubuh badan. Kata lagi Anas bin Malik, aku tidak pernah bau yang tak elok pada peluh Rasulullah. Dia kata sesungguhnya peluh Nabi seperti misk, seperti kasturi. Dan kalau Nabi berpeluh, sahabat-sahabat berlumba-lumba untuk peluk dengan Nabi, biar peluh tu lekat di jubah dari badan sahabat-sahabat. Tuan-tuan tengok yang kata Nabi. Tak, kita tuan-tuan, yang ni jalan suluk yang betul. Apa dah jalan suluk yang betul? Tasawuf yang betul menghasilkan akhlak yang betul. Kalau mengaji tasawuf cakap terlupa tuan-tuan, tak jadi. Pasal apa? Pasal dia jelma daripada hati. Maksudnya hati tak lunak. Mengaji tasawuf tak, tapi kita tak boleh kontrol lidah kita, akhlak kita kasar. Orang tak boleh, tak rasa seronok rapat dengan kita. Kata-kata apa nama DMFK selalu ulang. Entah DMFK siapa? Ringkasan Dr. Haji Muhammad Fizal Kamsah. Dia nama dia DMFK, dia kata nama dia. Dia kata sayang menarik sayang, benci menarik benci. Betul? Yang tu kata yang diolah oleh motivator. Tapi Islam aja. Sebab tu apabila Sayyidina Ali kata siapa yang tengok Rasulullah jatuh hati dengan Nabi, berasa nak jumpa Nabi, berasa rindu, berasa nak tengok lagi, siapa yang bergaul dengan Nabi, pastilah dia ni akan cinta dengan Nabi dan dia nak hidup semati dengan Nabi. Betul? Sayang menarik sayang. Nabi pandang musuh dengan kasih sayang. Nabi pandang musuh dengan kasih sayang. Nak minta supaya Allah buka hidayah bagi dia dapat Islam. Nabi pandang sahabat-sahabat dengan kasih sayang sesama Islam, mawaddah. Tuan tengok yang kata ni, ni yang kata akhlak Islam. Baik, baca lagi. Dan barang siapa tiada masyghul, yakni tiada sibuk di dalam menuntut ilmu tasawuf itu, siapa tak ada masa langsung mengaji ilmu ni, maka ada mereka itu alamat orang yang kurang imannya, lagi kurang akalnya dan kurang agamanya. Syekh kita sebut dalam kitab ni, siapa yang tak ada masa tuan-tuan, tak mengaji ilmu ni. Sebab tu saya nasihat tuan-tuan, tuan-tuan jangan cukup mengaji tasawuf ni dalam kuliah kita ni saja tuan-tuan. Guru saya pesan, dia kata kalau sekiranya kita nak ilmu tasawuf yang sebenarnya, dia mesti ditarbiah. Kita asah ya, tapi yang betul-betul dunia sufi dia ditarbiah oleh seorang murabbi. Jadi tuan-tuan kena ada seorang guru murabbi. Bukan saya.
pasal saya pada murabbi dia. Murabbi ni maksud dia perfect, dia elok. Dia memanglah kalau kata bercakap soal tahajud, dia paling kuat tahajud. Ilmu yang ada pada dia pun hebat, akhlak dia, kita pilih guru ni pun hebat. Pergi jumpa dia, berdoa je dengan dia. Tok guru, saya nak tok guru tarbiyah saya. Tak, bukan susah kan? Bukan kena bayar yuran universiti, tak payah. Nak masuk universiti mahal. Mengaji hak ni tuan-tuan, mengaji ilmu suluk, ilmu tariqah, ilmu jalan kepada Allah ni, kena ada seorang mursyid, seorang yang menunjuk jalan. Mursyid maksud dia yang boleh tunjuk jalan. Sikit dia panggil murabbi. Murabbi bukan takat tunjuk, dia tarbiyah kita. Ya, pengalaman saya waktu duduk di Mesir, nama Syekh Said Ali. Dia ni sufi hebat tuan-tuan. Sehingga kawan-kawan lama bila sampai di sana, dia kata Syekh ni jaga dia kasyaf. Siapa kata lagu tu, banyak dah orang cerita. Dia kata yang pi hak sembahyang subuh lambat, dia suruh balik. Dia hafiz Quran, dia ulama Quran, tapi dia terkenal dengan sulukiyah, dia panggil, dengan ibadat dia, ibadat malam dia, apa semua ni. Maka siapa yang nak pi talaqi dengan dia, kena jaga baik-baik. Satu hari ada satu sahabat ni subuh terlambat. Terlambat bukan tak sengaja, sengaja. Biasalah tuan-tuan, duk ram tu sopa ayam, duk ram telur tu lama. Dah, dia jaga dah pukul 5.45 tapi duk ram duduk dan dengar orang azan dah. Tak kira 15 minit lagi. Dah, lagi 15 minit nak habis subuh, bangkit, mandi, sembahyang kalut-kalut, nak pi kelas, nak pi tasmik. Syekh ni dia kata apa? Mai je depan dia kata subuh sembahyang pukul berapa ni? Terkejut kawan ni. Mata sallaita subh, pukul berapa? Bila hang sembahyang subuh? Dia kata imta. Imta ni maksud dia bila, bahasa Arab ammi. Imta. Bila hang sembahyang subuh? Dia kata. Dia ni tunduk. Aku nak tipu Syekh. Sekali tipu, so Syekh tahu ke lagu mana kita tak tahu. Dia kata sebelum hang nak baca ayat-ayat suci Allah Ta'ala ni, balik bersihkan jiwa daripada nifak. Dia kata munafik yang bersarang dalam jiwa cukup tebal. Dia kata depan orang tunjuk kita ustaz hebat, dalam hati busuk. Pasal apa? Gamak hang sembahyang lambat menghadap Allah Ta'ala, padahal hang nak baca kalam dia. Balik kawan ni tuan-tuan, tak teriak azan yang kata kasyaf ni. Baik, Syekh ni dia kata apa? Bila anak-anak murid duk pergi jumpa dia akan bagi amalan-amalan ni. Dia kata tarbiyah. Ambil selawat ni, balik amal selama sebulan, baca sehari 1000 kali. Dia tu nama tarbiyah. Lepas tu ambil pula lagi, buat lagi. Tahun kedua pergi buat qiyamul lail, ambil seminggu sekali setiap malam Jumaat. Boleh istiqamah dah. Pergi jumpa tu guru, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kekuatan, aku tak pernah tinggal walau semalam. Tambah amalan tarbiyah dia panggil tuan-tuan. So ngaji baca kitab macam kita ni tuan-tuan, dia asas dia ambil tahu. Sekali keluar ke habis. Ni dengar ni semangat dah, aku nak balik ni tahajud malam ni. Pukul 2.30 bangkit, tuan-tuan 6.30 juga. Tak jadi. Duk heran lagu tu, aku mengaji dah tak so. Dah, yang ni kita mengaji baca, ambil tahu, ambil reti. Tapi betul-betul dunia sufi ialah kita berguru dengan seorang murabbi yang mursyid, yang boleh tunjuk jalan dekat kita. Dia bimbing kita sampai kita keluar daripada satu orang yang penuh dosa, sampailah satu orang yang betul-betul bersih. Tuan-tuan, yang ni kena ada seorang guru yang sepanjang hayat dia panggil. Imam Syafi'i ni kata guru yang sebenar-benar guru ialah dia guru kita sepanjang hayat ini. Dia tarbiyah anak murid dia. Tuan-tuan carilah guru banyak di tanah Malaysia ni tuan-tuan, di tanah Melayu kita ni, tanah bumi Malaysia kita ni tuan-tuan, berlambak. Belah kita ni banyak. Tuan-tuan tak mau pergi jauh, tu guru Haji Saleh pun boleh. Tu tuan-tuan tak larang nak beramal lah kot. Tuan-tuan pergi jumpa dia bagi lagi, tuan-tuan tak larang. Tak, kadang-kadang dia bagi, tak banyak, dia bagi selawat je. Selawat tu pun kita tak buat. Dia jadi arai tuan-tuan. Tak dan, kita tak dan. Pasal apa? Kita masyghul dengan dunia. Ni dia bagi tahu, siapa yang masyghul dengan dunia, tak sempat mengaji ilmu tasawuf, tak dan suci diri, maka akan nampak dekat dia alamat orang kurang iman. Nampak? Dan alamat orang yang kurang akal. Cakap pun nampak kurang akal. Dia lain tuan-tuan. Dan nampak dia ni kurang agama.
Demikianlah disebutkan akan dia oleh Syekh Husain bin Abdullah dalam kitabnya yang tersebut itu. Maka sayugianya orang yang berkehendak kemenangan dalam akhirat menuntut ilmu tasawuf dan mengajarkan akan dia seperti orang yang menuntut, yang mengajarkan ilmu yang lainnya itu. Kerana barang siapa menuntut ilmu tasawuf itu, nescaya terkaya ia daripada ilmu yang lainnya. Yang ni tuan-tuan, dia akan pergi lagi. Kita tak layak nak semak ni tuan-tuan. Laduni. Laduni tuan-tuan, anugerah Allah. Orang yang dapat, dia tidak akan dabik dada. Kalau dia dabik dada, dia bukan laduni, dia ayah bin. Dia ni kategori ayah bin. Kalau dia main, dia kata, aku semalam aku mimpi, aku naik pergi ke langit. Lepas tu langit tu terbuka apa semua. Lepas tu aku jumpa dengan satu orang jubah putih apa. Dia main cerita, dia buat cerita macam hikayat Maruah Mahawangsa apa semua ni tuan-tuan. Ni ayah bin. Dia merepek lah. Banyak tuan-tuan. Hak duk jadi terikut ajaran sesat. Pelik-pelik lagu ni. Percaya. Semalam Sayyidina Abu Bakar main pegang bawah aku. Amboi, Sayyidina Abu Bakar macam Pak Melaka dia. Sayyidina Abu Bakar main pegang bawah aku. Dia kata, hang lah pemimpin untuk bumi Malaysia ni. Dia kata kat aku, maka aku hampalah anak-anak murid yang aku himpun, yang aku percaya, hampalah orang asas sekali. Multi level kita nak buat ni, hampalah hak lain pertama sekali yang nak kembangkan ajaran kita ni. Kita tak silap dah, kita duduk betul dah hak tu. Hak arqam, hak pergi jadi syiah, dah pergi jadi tentu hala. Tuan-tuan, benda-benda macam ni tuan-tuan disebabkan oleh apa? Iblis. Allah sebut dalam Quran, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan. Wahai anak Adam, jangan sampai hampa difitnah oleh syaitan sekali lagi. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Hampa tak ingatkah macam mana mak bapak hampa Adam dan Hawa terkeluar daripada syurga? Yanzi'u anhuma libasahuma, tercabut pakaian iman, pakaian syurga dia, liyuriyahuma sawatihima, nampak aurat dia. Hari ni syaitan ni kerja nak londeh ya. Syaitan ni kerja nak londeh